Alhamdulillah, alhamdulillahil qail. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa ayat 59 ini bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala yang khatib baca di awal khutbah tadi, surah Al-Imran ayat 31 bermaksud, yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini ialah hari Jumaat, penghulu segala hari, Sayyidul Ayyam, bertarikh 24 Jamadil Akhir 1440 Hijrah, bersamaan 1 Mac 2019. Hari ini hari Jumaat dan tajuk khutbah pada hari ini ialah sayangi Nabi dan pencinta Nabi, perangi dan bertegahlah terhadap penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai hamba-hamba Allah sekalian, bertakwalah sekalian kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Khatib menyeru pada diri khatib sendiri dan juga sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala suruhannya dan menjauhi segala yang ditegahnya. Dan marilah sama-sama kita tingkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perangi dengan berpendirian tegas terhadap penghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, berdasarkan firman Allah
Dalam ayat 31 surah Al-Imran, cinta adalah ungkapan yang sering diucapkan. Kalimah cinta menggambarkan perasaan sangat sayang terhadap sesuatu atau seseorang, sama ada antara suami dan isteri, ibu dan anak, sesama kaum keluarga serta kaum kerabat. Cinta itu bukan sekadar tumbuh subur di dalam jiwa, bahkan sesuatu tidak tanduk yang dapat diukur melalui tingkah laku seseorang. Sebagai Muslim, kita tidak dapat lari daripada membicarakan perasaan kasih dan sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda diutuskan kepada manusia untuk membimbing mereka ke jalan yang benar melalui tunjuk ajar dan tindak tanduknya. Mari kita renungkan sifat cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Baginda dikurniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang insan yang memiliki cinta agung yang tulus dan sejati terhadap umatnya. Kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya begitu tinggi sehingga baginda memperjuangkan Islam hingga sampai kepada kita, walaupun banyak sekali ujian, ancaman, kesulitan hingga ancaman kematian terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap memperjuangkan Islam hingga kita mampu merasai kemanisan Islam ini. Tanda cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turut dapat dilihat dari sikap prihatinnya terhadap umatnya di padang mahsyar kelak, tatkala manusia gemetar berhadapan penghakiman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap setiap amalan. Baginda sallallahu alaihi wasallam merayu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya umatnya diringankan beban dan dilepaskan daripada siksa api neraka. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan risaukan isterinya, keluarganya, kaum kerabatnya, sahabat-sahabat baginda. Sebaliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat merisaukan umatnya di akhir zaman ini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Muttafaqun alaih. Maksudnya, demi jiwaku di tangannya, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga aku lebih dikasihinya daripada anaknya, bapanya sendiri dan sekalian manusia. Persoalannya, apakah bentuk cinta yang perlu kita buktikan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian? Antara syarat yang perlu ada untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah tanamkan perasaan cinta dan kasih sayang yang begitu ikhlas dan tinggi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkit pertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dihina, dicerca, dimaki. Perasaan ini perlu dipupuk dan disuburkan dalam jiwa kita serta ahli keluarga sepanjang masa, melebihi segala-galanya. Jika rasa cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak subur dalam jiwa kita semua, maka ini menyebabkan kita tiada usaha dan semangat untuk menghayati dan mencontohi cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Sanggup mempertahankan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
daripada difitnah sama ada secara fizikal atau kata-kata. Umat yang cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sanggup mempertahankan kemuliaan nabinya daripada difitnah. Contohilah Zaid ibnu Harithah yang sanggup mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada dicederakan oleh penduduk Taif. Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan seruan dakwah terhadap masyarakat di bandar itu, hayatilah cintanya sahabat seperti Talha bin Ubaidillah dan Abu Dujana yang sanggup menjadikan tubuh mereka sebagai perisai untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada terkena anak panah musuh dalam peperangan Uhud. Semua sahabat Nabi adalah pecinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanggupkah kita mempertahankan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya dengan fizikal dan lidah seperti mana dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umat yang cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanggup mempertahankan sunnah nabinya. Mereka menjadikan cara kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan dan cara hidup, serta berpegang teguhlah dengan wasiat dan pusaka Nabi, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Lebih-lebih lagi kita berada di akhir zaman ini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, para sahabat dan perjuang Islam sanggup memperjuangkan semua bentuk ajaran Rasulnya, bahkan berusaha keras membanteras segala larangan Rasulnya. Mereka bukan sahaja sanggup mengorbankan harta, malah sanggup mempertaruhkan nyawa dalam mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Islam. Tiba-tiba di zaman yang canggih ini, semakin ramai yang berani melontarkan kata-kata hina terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di media sosial dan di dalam negara majoriti umat Islam Malaysia ini. Malangnya, penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang jijik ini, tidak bertamadun ini, tidak langsung rasa bersalah dan tidak memohon maaf secara terbuka atas kesalahan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah dalam ayat 57 surah Al-Ahzab, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang melakukan perkara yang tidak diredai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Allah melaknatkan mereka di dunia dan di akhirat, menyediakan untuk mereka azab siksa yang menghina. Minggu ini negara kita dipanaskan dengan sesuatu isu. Seorang lelaki yang bukan Islam yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan isteri baginda Sayyidatina Aisyah menerusi laman sosial Facebook, di mana dia kini ditahan polis setelah ratusan laporan polis dibuat di seluruh negara bagi membantah tindakan bacol dan jijik tersebut. Kita begitu mengharapkan agar suatu tindakan tegas diambil bagi mengelakkan perkara yang sama berulang lagi pada masa akan datang. Jangan hanya tahan kemudian bebas seperti isu mubalik Kristian sebelum ini. Ini bukan suatu tuntutan yang berat dan kejam. Sebaliknya, negara Malaysia, di mana Islam adalah agama negara, sepatutnya lebih berani daripada Eropah dalam bertindak terhadap pelampau yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita dapat saksikan bagaimana satu deklarasi Mahkamah Eropah 2018 yang berlangsung di Austria mengambil sesuatu ketetapan bahawa sesiapa saja yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk perkataan atau media, maka ia bukan lagi menjadi kebebasan, sebaliknya menjadi sesuatu kesalahan besar yang boleh dihukum, termasuk penjara. Al-Quran menjelaskan kepada kita bagaimana betapa besarnya, betapa beratnya azab bagi mereka yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir menyebut dalam tafsir, Allah menjauhkan golongan yang menghina Allah dan Rasulnya daripada rahmatnya di dunia dan di akhirat, dan menjanjikan mereka di akhirat nanti azab yang menghinakan dan kekal di dalam azab itu selama-lamanya. Syekh Al-Maraghi, terdapat sesetengah manusia menyakiti Rasulnya seperti orang yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang penyair, ahli nujum, seorang gila, dan banyak lagi kata-kata yang menyakitkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bererti dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bererti dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka daripada rahmat dan nikmatnya ketika di dunia lagi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka terus berada dalam kesesatan dan menjadikan mereka gembira melakukan kesesatannya itu. Kesesatan ini bakal menyeret mereka ke dalam neraka sebagai tempat yang amat buruk. Kemudian mereka akan dilaknat ketika di akhirat nanti dengan memasukkan mereka ke dalam neraka yang membakar tubuhnya. Syekh Al-Maraghi turut menjelaskan lagi, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatannya sama seperti menyakiti semasa hayatnya. Keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghalang orang mukmin daripada melakukan perbuatan yang akan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dosa dan kederhakaan yang paling besar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, betapa beratnya hukuman dan balasan kepada mereka yang menghina, mencaci dan menjatuhkan maruah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk nabi-nabi yang lain, termasuk bunuh. Oleh itu amat perlu kita berhati-hati daripada mengeluarkan apa-apa kenyataan dan pendapat yang menunjukkan betapa hinanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana itu boleh membawa kepada kekufuran dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih teruk daripada menghina pemimpin negara, sebagaimana yang digambar oleh tindakan yang dilakukan oleh Khalifah Umar Abdul Aziz. Terdapat sebuah atsar daripada Abdul Hamid bin Abdul Rahman bin Zaid Al-Khattab. Sesungguhnya beliau berada di Kufah mewakili Umar bin Abdul Aziz. Maka beliau telah menulis kepada Umar bin Abdul Aziz, aku mendapati seorang lelaki telah mencelamu di Kufah dan telah terbukti bahawa dia benar-benar telah mencelamu. Maka aku ingin membunuhnya, atau memotong kedua tangannya, atau memotong lidahnya, atau menyebatnya. Atau akan tetapi aku terfikir untuk merujuk kepadamu terlebih dahulu berkenaan perkara ini. Maka Umar bin Abdul Aziz menulis surat kembali kepada beliau. Salam sejahtera ke atasmu. Demi Allah yang diriku berada di tangannya, jika engkau membunuhnya, maka aku akan membunuhmu disebabkan olehnya. Jika engkau memotongnya, maka aku akan memotongmu disebabkan olehnya. Jika engkau menyebatnya, maka aku akan menariknya daripada engkau. Apabila engkau menerima perutusanku ini, maka keluarlah engkau dengannya ke Al-Kunasah, yakni tempat pembuangan sampah
maka engkau celalah dia sebagaimana dia mencelaku, atau engkau memaafkannya, kerana itu lebih aku suka. Ini kerana tidak halal membunuh seseorang Muslim yang mencela salah seorang daripada manusia, melainkan seseorang itu mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghinaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu jenayah yang berat. Umat yang beriman pasti berasa sensitif bila ia berlaku dengan segera bangkit bertindak dengan sedaya upaya, termasuk berkorban nyawa. Hanya umat yang lemah iman yang memandang isu ini adalah remeh-temeh. Sayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayati sunnahnya, kasihi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perangi penghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sesama umat Islam bersatu padu dalam berpendirian tegas terhadap penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di dalam negara kita ini, agar rasa bersalah dan diterima hukuman yang setimpal, dan memohon maaf secara terbuka kepada seluruh umat Islam agar tiada lagi pihak yang tidak bertamadun dengan sesuka hati menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي باتقوا الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, kerana hanya orang-orang yang bertakwa sahaja yang akan mencapai kejayaan di hari akhirat kelak. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah sekalian, pada hari yang mulia dan penuh barakah ini juga, marilah kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama Islam kepada kita, walaupun baginda menghadapi pelbagai kerinah dan ranjau dalam dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kasih kita kepada baginda dirakamkan melalui selawat dan salam sebagai mematuhi perintah Allah di dalam Al-Quran dalam suratul Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya
serta ucapkanlah salam sejahtera dan penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهتديين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله شاه وأنزل الرحمة عليه وعلى السلطانة نور زاهرة سلطانة ترنغانو واحفظ أولاده وأهله وزويه وأقاربه واحفظ علماءه ووزراءه وقدته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد التنك محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات في الأرض الإسلام وفي فلسطين وفي كشمير وفي شيشان وفي المسجد الحرام وفي المسجد الأقصى وفي ماليزيا وفي سوريا وفي مصر وفي كل مكان وفي كل الزمان في الدنيا والآخرة إنك أنت السميع الدعاء يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الفاسقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.